Saya ingin di sini menjelaskan kepada anda mengapa perkataan syaitan penting untuk difahami. Ia juga bukan berasal usul dari perkataan Arab, tetapi dalam bahasa Arab ia dikatakan dia datang dari salah satu daripada dua asal, iaitu syait atau syaitan. Terdapat dua kemungkinan asal perkataan itu, dan perkataan syaitan dalam bahasa Arab sebenarnya bermaksud taba'ada. Ini bermaksud seseorang yang pergi sangat-sangat jauh. Seseorang yang sangat jauh dan jaraknya sangat jauh. Ini sebenarnya alasan yang sama mengapa perkataan syaitan digunakan dalam bahasa Arab untuk tali yang sangat panjang. Jadi tali yang sangat panjang ini sebenarnya disebut al-hablu mumtad. Sebenarnya juga dipanggil syaitan. Dan dari situ anda mendapat perkataan syaitan. Bahagian lain daripadanya sebenarnya asal perkataan syait. Ia sebenarnya bermaksud seseorang yang berapi kerana kemarahan. Maksud seseorang yang terbakar. Secara literal dalam banyak bahasa anda menggunakan idea alamak. Dia tengah terbakar tu. Mamat tu sedang terbakar. Atau, kau ni apa yang telah kamu katakan buat hati aku terbakar je. Hati aku sedang terbakar lah. Idea bahawa api dikaitkan atau terbakar dikaitkan dengan kemarahan atau kebencian atau dendam. Bahawa dia terbakar kerana dendamnya. Dan ada yang telah mencuba untuk menggabungkan idea kedua-dua makna ini. Menunjukkan bahawa dia pergi sangat jauh dalam kebenciannya. Dan apabila ada masa, ada peluang untuknya untuk mendekati dan mengurangkan kebencian itu, sebaliknya dia akan terus menolaknya. Dan terus melangkah lebih jauh dan lebih jauh. Sebenarnya itu sebahagian daripada apa yang dilakukan untuk kita. Tugasnya sebenarnya adalah mengambil sesuatu kualiti yang kurang baik yang berada di dalam diri kita. Pertamanya dia mahu membakarkan kualiti itu. Membangkitkan kualiti itu berfungsi sebagai pemangkin. Dia sebenarnya tidak mampu untuk membuatkan kita melakukan perkara buruk. Tapi kita sudah sememangnya ada ramuan berbahaya yang berpotensi dan dia boleh mendorong anda untuk menjadi cuai dengan ramuan yang berbahaya tersebut. Dan mulakan api. Dan setelah anda melakukannya, dia mahu anda terus dan terus dan terus tanpa berhenti. Wa yuridu syaitan an yudillahum dalalan ba'ida. Syaitan mahu kamu pergi sesat jauh. Sama seperti dia sendiri buat. Dia mahu kamu terus hanyut jauh dan jauh dan jauh tanpa berhenti. Syaitan ini, responsnya pada Allah ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyuruhnya untuk keluar. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Bagikan aku masa tambahan. Dan tidak banyak masa. Nazarah untuk memberikan banyak masa. Anzarah untuk memberikan tidak terlalu banyak masa. Aku tidak minta terlalu banyak masa. Hanya sehingga hari ketika mereka dibangkitkan. Maksudnya, jangan menghukum aku dengan segera. Bagi aku sedikit masa, sedikit kemampuan malah dari sekarang juga sehingga hari mereka dibangkitkan. Dan dalam fikiran syaitan, itu bukan masa yang lama. Dalam fikiran syaitan, yang sebenarnya pernah berada di samping Allah, pernah berada di samping malaikat-malaikat, dia sebenarnya faham bahawa dari masa perbualan ini berlaku sehingga hari penghakiman bukanlah masa yang sangat lama. Tapi sebenarnya apa yang dia putar belitkan kepada kita semua adalah kamu mempunyai masa banyak lagi. Kamu ada sepanjang masa di dunia ni. Kamu tidak perlu berubah sekarang. Ramadan bukan untuk beberapa bulan lagi lah. Kamu ni okey-okey je lah, relax. Faham? Jadi di kepala anda dan di kepala saya, kita rasa macam masa ni ada lama lagi. Dan walaupun kematian sudah dekat, jadi apa? Yaumul Qiyamah ke? Tuhan saja yang tahu bila ia akan datang. Innahum yarawnahu ba'idah. Wa narahu qaribah. Mereka melihatnya sebagai sesuatu yang sangat jauh. Mengapa kamu perlu risau sekarang? Jadi itulah satu perkara yang kita dapat daripadanya. Okey, perkara lain yang ada sebagai catatan sampingan, sebilangan orang mengemukakan soalan dan baru-baru ini saya ditanya. Okey, syaitan ini adalah satu makhluk yang diusir keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Allah Subhanahu Wa Taala telah reject dia dan kemudian dalam kisah yang anda pelajari bahawa dia dapat berbisik kepada Adam AS dan ibu kita yang masih di dalam syurga. Jadi bagaimana dia dapat berbisik kepada mereka semasa dia telah diusir keluar dari syurga? Dan Adam AS dan Hawa masih di syurga. Dan mungkin jawapannya sebenarnya kemampuan ini yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepadanya. Pertama sekali dia duduk berjauhan. Sebahagian daripada makna perkataannya dia duduk berjauhan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberinya kemampuan untuk dapat bisik kepada kita walaupun berjauhan. Dan itu tidak begitu sukar untuk kita bayangkan hari ini kan? Betul. Orang sangat jauh dari kita. Dan suara mereka sampai kepada kita dengan kaedah bahawa dalam abad sejarah dunia yang lain akan dianggap sebagai sihir. Betul. Saya dapat melihat ibu saya dari seberang lautan. Dan jika itu dalam hari dan usia yang lain dahulu, ia akan disebut sihir. Kan? Tapi hari ini, ia dipanggil iPhone. Betul. Atau hari ini ia hanya dipanggil sebagai video chat.
atau Skype ke. Tapi idea ini bahawa dia syaitan dapat mencapai kita dari kejauhan dan boleh berbisik adalah kemampuan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia miliki. Sehingga yaumul qiyamah, subhanallah. Syaitan, kenapa dia minta masa? Dia tahu hukuman akan datang dan dia tahu ia tidak begitu jauh lagi. Apa yang dia berharap untuk dapat? Dia sudah sememangnya tahu dia tidak akan dapat mengelakkan dari hukuman Allah. Dia sudah sememangnya tahu bahawa dia telah di-reject. Tidak ada kejayaan untuknya di akhir semua ini. Tidak ada apa lagi yang dapat menyelamatkan dirinya. Tidak ada lagi permintaan pengampunan. Dia telah give up pada semua perkara seperti itu. Dia dah pergi jauh sangat dari semua itu. Dia dah buat keputusan. Jadi apa yang dia boleh dapat? Apa yang dia akan dapat capai? Dalam fikirannya, selagi aku dapat membuktikan kepada Allah bahawa aku bukan satu-satunya yang telah gagal, aku tahu aku memang dah gagal, memang pun. Tapi kejayaan aku adalah jika aku dapat membuktikan bahawa mereka juga gagal. Tengok tu. Engkau fikir aku seorang yang loser. Mereka juga loser. Dan aku akan membuktikannya kepada engkau. Bagi aku masa. Inilah kejayaannya. Di kepalanya, itu adalah matlamat utama. Dan kamu tahu apa? Matlamat itu seperti virus yang dia bagikan ke orang lain untuk dijangkiti. Misalnya, terdapat beberapa orang dalam hidupnya satu-satunya perkara adalah aku tak peduli sama ada aku berjaya atau tak. Aku hanya mahu pastikan yang ini tak berjaya. Aku hanya mahu pastikan yang ini tak dapat. Inilah yang berlaku kemudian di surah dalam kisah Habil dan Qabil. Mereka berdua membuat korban. Satu korban diterima dan yang lain tu berkata, macam mana dia punya diterima? Aku tak peduli sama ada aku punya diterima atau tak. Aku tak boleh buatkan dia berjaya. Itu mengganggu aku. Jiwa aku kacau. Aku tak puas hati. Cemburu. Walaupun antara manusia. Cemburu antara adik-beradik. Antara orang tersayang. Antara pasangan. Antara ibu bapa. Saya bahkan pernah berjumpa dengan satu budak ni yang telah berkata kepada saya, kamu tahu tak, saya tak suka ibu bapa saya lah. Mengapa kamu tak suka ibu bapa kamu? Sebab mereka sangat menyayangi satu sama lain. Itu mengganggu saya. Betul ke itu mengganggu kamu? Ya, sebab saya tahu saya tidak akan pernah mempunyai sesuatu seperti itu. Itu hanya membuat saya cemburu. Wah, itu berat tu. Maksud saya ia berbunyi seperti pelik dan lucu, tapi sebenarnya itu cukup berat. Bahawa seseorang sebenarnya dapat merasakannya. Syaitan boleh membuat kamu mahukan sesuatu, walaupun kamu tidak akan memilikinya. Aku harap mereka pun tak dapat memilikinya. Selagi mereka sengsara, aku hanya mahu pastikan mereka sengsara. Baru aku happy. Ada beberapa orang yang mungkin kamu tahu, mereka okey je selagi mereka tak dengar daripada kamu. Tapi sebaik saja mereka dapat tahu kamu sedang happy. Jika mereka tahu kamu sedang senyum, itu akan membuat mereka jiwa kacau. Kenapa dia happy? Apa yang baru berlaku ni? Aku fikir dia hilang. Aku fikir dia tengah sengsara. Dan sekarang aku melihat gambar ini di suatu tempat. Atau aku nampak video ni di satu tempat. Atau aku dengar dari satu tempat mereka sedang gembira. Apa ni? Dan kemudian memikirkan bagaimana mereka telah dapat mengatasi masalah dan bagaimana mereka boleh tersenyum lagi. Benda macam ini ia akan memakan diri mereka. Mereka tak dapat buangkan dari kepala mereka. Ini dari syaitan sendiri. Iblis tak boleh nampak kita berjaya. Oleh itu, dia memberitahu Allah, bagi aku masa dan aku akan membuktikan kes aku. Tetapi kemudian apa yang dikatakan? Dia sebenarnya tak rahsiakan apa yang akan dia lakukan dan bagaimana dia akan melakukannya. Dia sebenarnya telah bagi tahu kesemuanya. Dan Allah telah bagi tahu kita kesemuanya sebab sebahagian daripada petunjuk dan bimbingan, sebahagian daripada mengetahui jalan yang patut diambil adalah dengan mengetahui selok-belok bahaya yang mungkin terdapat di jalan raya itu kan. Jadi kenal musuh kamu. Allah tidak hanya memberi kita petunjuk inilah cara kamu akan sampai syurga. Inilah semua halangan yang ada dalam perjalanan kamu ke syurga. Inilah semua rintangan yang akan menahan kamu dari kejayaan dan inilah musuh kamu yang menanti kamu. Jadi dia berkata kepada Allah, Qala fa bima aghwaytani. Dan itu kerana hanya engkau yang telah membuat aku berpaling ke jalan yang salah. Inilah yang dia katakan kepada Allah. Ini kerana engkau membuat aku berpaling ke jalan yang salah. Siapa yang dia salahkan? Allah. Ini adalah rancangan kau. Ini adalah plan kau. Engkau tahu apa yang boleh mengganggu aku bahawa Adam dibuat dari tanah. Dan kau telah kacau aku pasal itu. Engkau maha mengetahui semua tapi engkau masih kacau aku dengan itu. Dan membuat aku berbuat dosa. Ini salah engkau, bukan salah aku. Engkau masukkan aku ke dalam ini. Kau melakukan ini kepada aku. Engkau yang tidak suka aku. Kau telah membuatkan semua ini untuk menentang aku.
Engkaulah yang mengutuk aku. Engkaulah satu-satunya yang tidak mahu aku dimaafkan. Dan kerana engkau melakukan ini pada aku akan melakukan semua ini kepada manusia-manusia ini yang sangat engkau sayangi. Jadi bahagian pertama adalah dia menyalahkan Allah. Tindak balasnya kamu dapat tengok, pertama dia enggan melakukan sajdah. Dia pergi jauh dari Allah. Kemudian dia mengambil langkah lain dan dia berkata, aku lebih baik pergi lagi jauh dari Allah sebab itu adalah kesombongan. Tapi sekarang dia mengambil satu lagi langkah besar dari Allah ketika dia berkata, tidak, bukan sahaja aku tak bersalah, engkaulah yang bersalah. Engkaulah yang melakukan kesalahan kepada aku. Sekarang dia menyalahkan Allah, dia mengambil langkah lain. Sekarang cuba teka apa yang dia akan buat terhadap umat manusia. Dia akan datang kepada setiap satu dari kita dan pertamanya dia akan membuat kita ingkar kepada Allah. Kita semua ingkar kepada Allah pada satu ketika kadang-kadang. Kita tidak sempurna, kita akan melakukan kesilapan. Tetapi itu satu perkara dan mungkin suatu ketika kamu membuat kesilapan, kamu rasa tidak sedap. Kamu minta Allah untuk mengampuni. Anda bertaubat, Anda menangis, kamu merasa bersalah di dalam diri Anda. Itu sesuatu yang membuat kamu seseorang manusia dan itu menjadikan kamu seperti Adam AS. Tapi dia datang dan membuat kamu berdosa lagi. Meyakinkan kamu untuk berdosa lagi. Dan lain kali, dia menambah satu lagi langkah buruk yang membawa kamu jauh lebih teruk daripada berbuat dosa. Dosa itu memanglah buruk, tetapi sesuatu yang lebih teruk adalah apabila anda mula membenarkannya. Ia jauh lebih teruk. Apabila kamu mula cuba memberikan penjelasan yang logik mengapa kamu berbuat dosa. Alah, aku stres lah. Atau aku buat ini, aku ada alasan ini, alasan itu. Kau tak faham apa yang aku lalui, okey? Sebab aku benar-benar kecewa hari tu tahu. Aku ada alasan lah. Apabila kamu mula melakukannya, kamu menjadi seperti syaitan. Dia mengambil langkah lain. Tabang ada syaitan. Langkah jauh lagi dari Allah. Tetapi yang paling teruk dari semuanya adalah seseorang yang berterusan menyusuri jalan dosa. Dan ketika kamu bertanya, kenapa kau ikut jalan seperti ini? Dia menjawab, Allah mahukan aku sebeginilah. Jika Allah mahukan, aku akan menjadi orang yang lebih baik. Aku tak tahu kenapa dia sangat membenci aku. Tuhan tidak suka aku. Apa yang telah dia lakukan untuk aku? Dan kamu dapati orang-orang sekarang yang telah menenggelamkan diri dalam dosa, sekarang bercakap tentang Allah dengan cara itu. Sebiji seperti prosedur langkah demi langkah yang syaitan telah ambil. Satu langkah demi satu langkah, demi satu langkah, dan pergi jauh, hanyut terus daripada Allah. Ini adalah taba'adah. Dan semua ini kerana kemarahannya. Bahan bakar kenderaan adalah kemarahannya. Jadi, dia akan mahukan ini semua untuk umat manusia. Subhanallah.